Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Kita telah selesai belajar bayan dan banik hampir 13 bulan. Lebih kurang setahun lebih. Jadi 13 bulan tu kita jaga 12 bulan dia. Sebab sebulan lebih tu itu untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. Masalah je. Salah belajar. Bukan Arab. Bukan yang ulul Arab. Abi Ma'ani ni apa? Ada ni kan. Tak ada ni, tak keluar. Oh, Jadi power save. Jadi beruntung hari ini kerana kita bermula awal bulan 2 ini kita akan mulakan dengan Ma'ani selama 24 bulan. Tahun 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun Ma'ani Sahaja. sahaja. Jadi hari ini kita mula perkenalkan apa itu Ma'ani. Ma'ani adik-beradik Badek dan Bayan. Jadi 3 komponen besar dalam balagh. Okey. Ma'ani artinya action plan. Nak kena salin Ustaz. Tak payah. Tak payah. Mesti Mesti Ustaz. Ma'ani ni ibarat kata pelan dah buat, ya, rumusan dah buat dalam Badek, dalam Bayan. Lepas tu dah buat apa tu analisa, kejayaan semua dah buat, ibarat kata lah. Jadi pergi kepada action plan, terus laksanakan. Jadi sesiapa yang memahami Al-Quran secara Ma'ani, kalau tak laksanakan maka hukumnya berdosa. Wal'iyazubillah. Ya, kalau dia tak laksanakan apa yang telah dia faham. Jadi hari ini tuan-tuan belajar Ma'ani, kena fikir-fikir lah. Ayo. Ya, Ustaz. Tengok jangan diam lah, Ustaz. Ya. Dan mesti ingat, kita tidak mungkin memahami Al-Quran seperti mana yang diwahyukan oleh Allah kalau kita tidak memahami apa itu Ma'ani. Jadi hari ini janganlah tanya, Ustaz, mana ada orang belajar Ma'ani? Tak apa lah, terpulang kat dia lah. Tapi seorang profesor ni daripada Jerman, dia kata kita tidak mungkin boleh memahami Al-Quran secara hakiki seperti mana yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah tanpa kita mempelajari Ma'ani. Kerana Ma'ani itu adalah dia panggil hukum-hukum ilmu di dalam ayat Al-Quran. Ya, ingat hukum ya. Tak apa, jangan salin. Saya silsilah. Ini doktor, kita mula dengan Ma'ani. Patutnya kita mula minggu depan, tapi kita perkenalkan tajuk Ma'ani. Minggu depan kita step by step. Ya. Lebih kurang 220 perkara dalam ilmu Ma'ani. Sebab itu dia ada masa 2 tahun. Ya. 2 tahun tu untuk pelajar sah. Untuk pelajar lain mungkin 3 tahun. Oh, yelah. Pelajar sah ni pelajar Ulul albab. ulul albab. Ustaz, buku teks nak refer pakai Saya ada buku ni. Buku Yang sama Al-Arab. Saya hanya terjemah buku ni dengan sedikit tambahan. Saya akan tunjuk muka surat. Ya. Okay. Tak apa, ini kita hanya preamble saja. Nanti kita akan bagi poin macam kita buat dalam jadual ni. Ya, jadi tuan-tuan puan, 2-3 bulan lagi jadual ni penuh. InsyaAllah. Ya. Tuan-tuan dah belajar balagha, artinya sampai. Okey? Lepas tu bayan jelas. Jangan banyak-banyak. Badek indah kata. Okey, Ma'ani tepat kata-kata dia. Ya. Tapi boleh memberi makna lain lagi, nanti kita terangkan. Okey, dia bawa bayan ada tasbih.
Ya, tasbih ada 4 rukun. Okey, betul tak? Ya, kalau 4 rukun tu ada, jadi tasbih mufassal. Okey, lihatlah ayat Al-Baqarah ayat 74, je tak? Ke tak? Tak apa nak okey. Lepas tu kalau tasbih tu satu tak ada, maka nama dia mujmal. Yang tak ada tu sama ada wajah atau alat, je tak? Kalau sekiranya tasbih tu ada 2 saja rukun, maka nama dia tasbih balik. Balik ni ini sampai orang-orang yang ulul albab sajalah yang boleh faham tasbih balik ni. Namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghapuskan musyabah, di mana yang ada musyabah saja. Jadi itu adalah duduk pada isti'arah. Majaz Musa. Okey. Kinayah. Okey. Okey. Isti'arah dipinjam perkataan dengan qarinah. Okey. Kinayah dipinjam perkataan, tapi perkataan yang dipinjam tu lebih daripada 2. Okey? Ingat tak tu? Majaz mursal juga dipinjam kalimah dengan qarinah, tetapi majaz mursal dia ada special alaqah. Dia tidak macam isti'arah. Majaz mursal dia ada special alaqah. Alaqah dia tu ada alaqah yang berbentuk dia kata kuliah, sebut semua maksud satu. Ada juz'iyah, sebut satu maksud semua. Ada mahaliah, sebut tempat maksud isi dalam. Lepas tu ada yang ke apa dia? Mujawarah. Haliyah. Sebut keadaan menandakan rupanya orang tu begitu. Yang kelima, mujawarah. Sebut gelas pecah, gelas belaga-laga melambangkan orang happy. Lepas tu yang keenam, sababiyah. Sebut sebab maksud benda. Yang kedua musababiyah, sebut penyebab. Okey, tapi maksudnya sebab, lawan. Lepas tu iktibar makan. Ia sebut benda lepas tapi maksud sekarang. Iktibar mayakun, sebut benda sekarang, maksud akan datang. Dan satu lagi Dr. Ishaq. Siapa? Didia. Dekat nama Dr. Ishaq. Didia. Dr. Didia. Okey, itulah dia majaz mursal. Kalau tuan-tuan boleh ingat, setiap satu alaqah dalam majaz mursal tadi dan satu ayat dah amat hebat dah. Cukup bagus dah. Ingat, apa betul-betul? Jangan jumpa Ustaz pasal malam. Ustaz, mahalliyah alam nasrah laka sadrak. Okey. Okey, sambil-sambil beli buah pompong. Buah pompong apa? Kelepong. Tiga ni, buah kelepong. Okey. Saya suka betul buah kelepong ni. Siapa buat sendiri? Mak malah nak buat sendiri, ambil kelepong duduk, gaul, bon misal. Lepas tu ambil kelapa, pukul kelapa dulu. Uli, mak makan dulu. Pasal mak punya masakan. Anak buat. Sedap kata kau tak badan jantan. Buat kuih. Mak cik nama dia, mak saya nama cik terah dulu. Okey. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni kita pergi kepada ma'aniyah. Ma'aniyah ni daripada makna. Makna ni dalam makna mempunyai makna. Semua ayat tu ada makna kan? Okey. Okey. Tuan-tuan ada buku lah? Buka buku muka surat 327 kan? 327 atau 327 dipanggil Ta'rif Al-Ma'ani 37. 327. Ustaz ada sini. Ada. Ada sekejap. Cik baik. Doktor Rifai. Ada kat rumah. Okey. Tuan-tuan mesti banyak baca salawat kepada Nabi dulu, dan yang kali kita nak belajar akhir ilmu balaghah sebelum kita pergi pada fasahah. Ini ma'ani ya. Jangan ada gangguan banyak. 327. Okay. Ada 7 perkara saja kita nak belajar dalam ilmu ma'ani ni, yang telah kita silabuskan. 7 perkara saja. Ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey. Itu yang besar. Adik-adik dia ke Perancis lah ya. Okey. Malam. Okey.
Ilmu ma'ani ialah sekalian muka surat 327 baris pertama tu takrif. Ilmu ma'ani ialah ilmu yang mempelajari tentang takbir. Tak ada takbir. Takbir ni tulisan ayat Quran tu, macam Alhamdulillah itu takbir. Dia datang daripada mubtada khabar kan, itu takbir tu. Dia panggil ayat. Mengkaji zahir ayat yang banyak. Mengkaji Zahir ayat. Zahir. Zahir ayat yang banyak. Ya. Seperti senang je, mengkaji ayat zahir yang banyak. Dia kata dalam bahasa Arab takbir. Takbir itu macam karangan lah. Ya, takbir macam kita tulis surat kiriman ni. Ya, takbir. Mengkaji tentang zahir ayat yang banyak. Ya, setakat tu habis dulu. Seperti satu yang utama sekali. Ya, satu. Dia panggil Al-Asali. Al-Asali ini iaitu dalam bahasa Arab dia panggil uslub. Itu bahasa Arab jamak uslub. Bentuk, gaya ayat, bentuk ayat asli. Ya, bentuk ayat. Kalau kita macam tulis surat, ingat yang kita kaji ni kalam, bukan apa, kalam yang telah ditulis. Jadi kalam dia tulis tu ada bentuk dia. Jadi kita kaji bentuk-bentuk dia. Dalam bahasa Melayu pun kalau kita tulis surat, ada surat kiriman resmi, ada tak resmi, ada kita tulis surat amaran, ada kita tulis laporan, ada minit, kan? Dalam Quran pun gitu. Jadi nak mengkaji uslub tu banyaknya, uslub dia tu. Al-Asla ni mana gaya bahasa. Gaya bahasa. Al-Aslab Ustaz. Al-Asali. 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 Minum baru ni Zam-Zam. Al-Asali dia sebut. Al-Asali. Mufrad dia uslub. Kalau orang belajar Arab dia tahu dah uslub. Ni mufrad dia uslub. Ni betul. Uslubun satu gaya bahasa. Style. Okay. Termasuk tadi macam kita surat kiriman. Dalam Al-Quran pun ada surat-surat. Surat tunjuk sebab pun ada. Betul, nanti jumpa. Macam firman Tuhan kepada Iblis, tunjuk sebab kan? Bawa satu ayat. Itu tunjuk sebab tu. Kalau kamu tak percaya, tapi kamu tak akan boleh bawa sampai bila-bila. Jadi ingatlah, azab yang pedih bagi kamu. Itu surat tunjuk sebab. Tapi bila kita belajar, tahu ke itu surat tunjuk sebab? Tak belajar, tak tahu. Itu nanti tahu kan? Asli. Okey. Yang kedua, at-taqdim. Daripada muqaddam. Ya, at-taqdim ni pendahuluan atau pendahulu. Ya, ada yang dulu. Ya, at-taqdim, penyampaian, ya. Iaitu dahulu. Daripada muqaddam ni. Kena ustaz tahu bagi? Tak ya? Yang ketiga, at-takhir. Lawan dia. At-takhir ni maknanya akhir, lewat. Okay, nanti kita belajar lah apa maksud lewat. Ada dulu, ada kemudian kan? Itu maksud tu. Tuan-tuan ingat ni dalam balaghah ni. Kalau tuan-tuan nak mudah, buat macam ni lah. Ni makni senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan senang tu kan? Jadi nampak jelas. Tapi Cikgu Azian sudah buat tu. Okay. Seterusnya 4. At-ta'rif. At-ta'rif. Okey.
Wa tankir. Tankir. Takrif ni maknanya dedah. Information daripada arafah. Ya. Takrif. Describe. Takrif tu. Tuhan sebut neraka macam dalam Quran. Itu takrif. Wa tankir daripada ingkar. Ya. Takrif, describe, wa tankir. One tangkir. Tankir. One tangkir. Dua. Danu. Oh, dua ayat. Dua ayat. Oh, dan. Wa. Ingkar. Ingkar Ingkar. Yang ke-5. Okey. Wa zikri. Wal hasbi. Zikri ni maknanya sebut. Hazah buang. Ada tak dalam Quran? Ya, sebut. Buang kan? Nanti mahzuf. Ada tak mahzuf? Banyak kan? Kita jumpa. Tapi dalam konteks balaghah. Okey. Hazah ni mahzuf. Kita katakan buang. Hazah buang. Zikri Sebut. masukkan. Sebutkan. Ya? Mengingati. Boleh tak? Tapi dalam konteks balaghah. Okey. Itu yang saya bagi dua perubahan. Ya? Masuk dan buang. Masuk dan buang. Tapi kita tak faham begitu mudah maknanya kecuali kalau kita baca dalam bab dia. Apa maksud takdim takhir tu? Okey. Tadi takrif tu maksud dia apa Ustaz? Describe. Dengan Banyak satu dalam lagi, Quran Allah Taala describe kan? One tangkir. Tankir. Ingkar. Ingkar. Ah. Apa maksud ingkar Ustaz? Jangan ke mana-mana. Okey, jangan. Nanti boleh sampai. Belum sampai lagi kan? Buah tanya tu. Itu dia tanya tu. Lepas bulan Zulhijjah tahun ni. Lambat. Bukan maksud saya dia punya bunga dia punya yang Takrif. tu describe, takrif, describe. Tankir, ingkar. Daripada Describe engkar ke? Describe Macam describe dan ingkar. Describe dan okey. engkar. Sebab apa saya tanya? ayat Sebab ingkar, ayat perintah kan. okey. Takrif lain kan, ingkar lain. Lain. Tapi dia combine sekali. Okey. Banyak pula tanya Ustaz. Wa ta'kid wa adamihi. Itu nombor 6. Nombor 6. At-ta'kid ni at-ta'kid. Kan kita kata innallaha ta'kid tak? Taukid. Taukid sama tu, taukid ta'kid sama lah tu. Okey. Penguatan. Kalau kata Penguatan. menegaskan, menguatkan Penekanan. innallaha kana aliman. Itu ayat ta'kid. Tak. Qad. Qad. Ya, laqad. Ta'kid tak? Taukid. Tapi orang Nahwu tahu dah kan apa makna qad kan? Apa ni laqad kan? Laqad tu dah sumpah demi sesungguhnya. Okey. Okey. 6. Ini penekanan Ustaz taukid. Tekanan at-ta'kid. At-ta'kid wa adamihi. Wa adamihi. Apa nak adam? Tak ada. Tak ada. Wa adamihi mana adam? Tiada. Ta'kid dan tidak ta'kid. Bunyi senang, tapi nak belajar tu jerih, nak kena baca, nak ulang kaji balik. Ada mihi. Spelling. Ada. Wal Mihi tu saya. Ya, wa adamihi. Wal qasri. Wal qasri ni mana? Nekas. Oh, kasar dan pendek. Kosong lah, pendek. Ayat pendek je. Qul huwallahu ahad, pendek tak? Pendek. Wa tin wa zaitun, pendek tak? Ayat pendek. Wal kasar. Pendek. Lepas tu wal qasri wa adamihi, dan tiada pendek. Mana panjang lah kan? Ingat Adam ni. Wa Adam. Kasar. Okey, berapa dah? Okey. 7. Okey, ni sebenarnya 1 2 takdim, ini 2. Ini 3. Ini 4. Sorry ya. Ini 5. Jangan marah. Ini 6. Ini 7.
Potong je mentah dia Oh, potong. jadi takdim dengan takhir tu Sama. Oh, sekali. One number. Sekali. Okey. wal kaf Ha. dengan ada dengan tak Ada di sebelah tu apa tak nampak? Wal apa tu? Wa adami. Dua-dua sama. Ada mi atas, bawah pun ada mi juga. Tulisan pun sama. Ya Allah. Wa adami. Sama. Lepas tu yang akhir sekali, inilah yang dikatakan kata ulama-ulama yang mengkaji balaghah yang paling tinggi sekali dalam ilmu balaghah, iaitu yang ketujuh. Iaitu final. Dia panggil ijaz dan itnab. Cuba sebut ijaz, itnab. Ijaz ni macam majaz lah. Majaz ni rangkaian aja tapi makna di dalam, betul tak? Ingat tak majaz? Dia pinjam perkataan lain untuk maksud lain, tapi dengan syarat ada koordinat dalam tu yang mengatakan itu bukan makna yang tersebut, mesti makna tersembunyi. Boleh tak? Ini nama dia ijaz. Al-ijaz. Ini kawal. Al-ijaz wal itnab. Ustaz, alif lam, alif Ya, ya. jim alif za. Wal itnab, ya. Wal itnab dan itnab. Ijaz ni maknanya perkataan sikit, makna banyak. Dalam tak? macam juzuk Ya? macam juzuk Macam makna majaz. sikit tapi mana banyak Mana dia? Ijaz ke? Ijaz ni maknanya perkataan ringkas. Alif lam, alif ya. Perkataan kecil, makna dalam. Apa tu? Wal itnab, perkataan Wal banyak, itnab. makna sikit. Po. Lawan. Okey? Oh, Itu maksud dia. itnab Itnab. Cuba sebut itnab. Itnab. Ini yang susah sekali. Tak faham. Kalau orang belajar balaghah. Okey? Okey? Jadi kita sebut ramai al-asalib, at-taqdim, at-ta'khir, at-ta'rif wa at-tankir, wal-zikri wal-hazf wal-hasbi, at-ta'kid wa adamihi, al-qasri, al-qasru wa adamihi, al-ijazu wal-itnab. Kalau boleh belajar ini sampai habis 2 tahun ni. 2 tahun ni masa saya bagi. Kalau Jadi sekiranya al-qasru. cepat mungkin setahun. Jadi bila kita belajar ni, kita kena pelan-pelan je. Tuan-tuan, combine semua sekali dengan apa tu, bayan dan badik, maka dia 3 serangkai lengkap. Lengkap untuk menamakan dia fasahah. Ingat tak fasahah? Jangan lupa fasahah adik-adik balaghah. Itu dia. Tuan-tuan sabarlah ya. Minta doa pada Allah umur kita panjang. Umur panjang ya. Ustaz wal kasri ke kasru Ustaz? Wal qasru. Kasru. Al qasru. Siapa pula tulis qasri ni? Atas bawah tu pun zu kan? Zu. Ni. Semua takkid, az-zikru, Semua zu. at-ta'rifu, at-ta'khiru, at-taqdim, semua. Apa sebab bagi depan? Mubtada. Sebab dia tak ada apa-apa sebelum ni kan. Senang je tengok. Ustaz, Balik ni kena masak ikan 5 rasa bagi doktor makan. Ya? Boleh dapat sikit lah tu. Dapat dah? Ustaz, al-itnab, Ustaz apa maksud dia? Al-itnab. Itnab. Ni tadi? Tak, tu lah tak dapat tangkap tadi. Itnab ni perkataan banyak, makna sikit. Berlawanan dengan ijaz, perkataan sikit, makna Banyak. banyak. Tahulah dulu sikit-sikit, insyaAllah. Jangan takut. Perkataan sikit makna banyak. Itu Al-ijaz. Al-ijaz perkataan sikit, perkataan sikit. makna banyak, makna pelbagai. Al-itnab perkataan banyak, makna sikit. sikit lawan. Okey? Okey, rehat dulu. Kan tak habis makanan. Rehat dulu insyaAllah. Tuan-tuan tenang-tenang ya. Tenang, jangan susah. Ustaz suka laksam tak? Suka laksam tak? Kalau tak ada tak suka. Kalau ada suka. Ada ni? Ada sekarang? Tak ada, tanya je. Oh laksam aku favorite. Itu orang sana ke? No. Ustaz orang dengan lu. Asal tanya. Ada orang tak suka. Suka.
Orang Terengganu suka. Saya sama sini. Ini kelang makan. Tu untuk orang-orang umur albab, ulul albab. Kalau tak makan makanan, penat. Penat. Jam bukan main ni. Kesidil tu banyak. Kalau apa tu boleh buka? Boleh? Tak ada dia punya. Ada. Ustaz nak pakai? Nah, kita bila kita baca ma'ani, kita kena selalu sebut ayat-ayat batin dan ayat-ayat apa tu bayan. Sebab dalam ma'ani tu ada bayan dan batin. Tiga-tiga tu ada belaka supaya kita mahir. Okay? Okey, pendengar kedua. Kita stop dulu Ya, Ustaz. Dulu. Oh, sedia tu. Ada 5 pendengar saja. Sebelum kita ambil. Pendengar kedua. Ni apa Excel? Belum lagi. Dia tak apa, nanti pause. Yang tadi saya baca tadi apa tu pendengar pertama. Berangkat lah. Ini pendengar kedua. Okey. Ya. Mana wayar ni? Kabel itu. Kabel ada tu. Dia mesti. Oh ni. Ustaz, apa haja insya-Allah. Apa-apa. Siapa dulu Ustaz kau tengok ni? Ya, ada. Okey. Tapi Ustaz tak ni Ustaz. Okey. Ya tu. Okey. Ani dah ni. Betul. Oh dah ada. Okey, tuan-tuan Salim. Okey. Kalau tengok dalam buku perenggan kedua, saya terjemah je. Okey. Al-Quran telah diturunkan dengan lidah Arab. Maksudnya bahasa Arab kan? Yang nyata. Al-Quran diturunkan dengan lidah Arab yang nyata. Ya, Al-Quran diturunkan melalui lidah Arab yang nyata yang merupakan sefasih-fasih. Mana sefasih-fasih? Mana paling fasih? Sefasih-fasih Arab, sefasih-fasih bahasa Arab dan dengan pertuturan yang power, kuat. Bukan kuasa, bukan kuat. Power ni maknanya Berkesan. Berkesan. power ni mana ayat Quran tu dia power. Power tu bukan kata suara kuat. Berkesan, Ustaz. Berkesan. Sebab ni kita nak belajar makna ni. Bermakna pun ya juga. Boleh? Tu saya kata bermakna kan. Adalah Al-Quran itu mukjizat yang terbesar. Ya, mukjizat di antara mukjizat lain yang Nabi ada, Quran lah yang terbesar yang dikhususkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk mengatasi untuk mengatasi apa tu orang-orang ahli-ahli sastra Arab pada zaman itu yang menolak bahawa Al-Quran itu
Dia menolak bahawa Al-Quran itu mukjizat. Dia menolak Al-Quran itu dari Allah. Ya, malah dia mengatakan Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad. Ya, SAW. Okay. Apabila dicabar untuk membawa bukti, maka nyatalah mereka lemah dan tidak mampu untuk melaksanakan cabaran tersebut. Terus saya kata, kelas ni bagus. Kalau tempat lain ustaz ulang balik, sini tak ada. Mana pelajar pintar tu ni? Bila Ustaz cakap itu dah tak mau. Tahu. Malu nak tanya lagi Ustaz. Itu cara nak elak tanya. So yang last kali tidak mampu untuk membawa cabaran itu kan? Mereka tak mampu. Dan mereka tak akan mampu, ya. Melaksanakan cabaran tersebut. Ma'ajaz tu apa Ustaz? Ya. Ma'ajaz. Mukjizat. Oleh itu, kekallah Al-Quran itu sebagai mukjizat yang jelas merentasi zaman dari mula diturun sampailah hari kiamat, ya. Dan Quran juga membuktikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan Nabi, kebenaran Nabi dan keutuhan risalahnya. Maknanya Al-Quran adalah salah. Okay. Okay. Dah. Nak tanya takut. Tak kata cerdik. Tak takut, tapi saya cara bertulisan saya akan Tak short apa, form lah, short form dia. Kebenaran Ada word ada word. Okay. Oleh itu, okay, Al-Quran menjadi mukjizat. Okay. Bagi manusia, ya, mana bagi Nabi Muhammad, yang mana setiap orang Islam sedar, ya, di dalamnya terdapat kalam yang nyata dan juga kalam majaz. Itu tak majaz, yang nyata tu hakikat, ya? Dan majaz pinjaman, okay, yang terselit, okay, di antara gaya bahasa yang kita bincang tadi, dan juga ibarat-ibarat yang mudah dipahami, ya, sehingga meresap ke dalam lubuk hati, ya, dengan sukarela, tanpa paksa dan sebagainya. Maksudnya bila orang Islam tu faham Quran,
maka dia fahamlah di antara dalam ayat itu ada ayat mudah, ada ayat yang pinjaman. Jadi oleh sebab itu tidak perlulah dia susah-susah ya. Okay. Baik, seterusnya tidak hairanlah. Okay. Kalam Allah ini iaitu Al-Quran ya. Seperti firman Allah boleh surah Al-Nisa ayat 87. Tunggu azan ni. An-Nisa ayat 87. Dia bunyi waman asdaqu minallahi qila. Hadisah. Ya. Ada tak ayat tu? Salin ni. Dan satu lagi waman asdaqu minallahi qila. Ayat Nisa ayat 12. Salin semua itu contoh ayat. Contoh firman Allah yang mengatakan bahawasanya tidak adalah ucapan yang paling benar melainkan ucapan Al-Quran dari Allah. Okay. Jadi Ayat 122 pun tadi Ustaz. Dua-dua tadi ada dua bukti menunjukkan kebenaran Al-Quran ya. Itu pun ayat itu dua-dua ayat ma'ani. Allah. Allah. Sepenengah lagi, iaitu penengah keempat ya, daripada buku. Okay. Seseorang yang alim, yang profesional, ni, bila membaca Al-Quran, dia akan merasa lemah. Bukan lemah apa, mana rasa sedih ya. Orang baca Quran bila faham dia lemah, dia rasa sedih ya. Okay. Disebabkan oleh keindahan gaya bahasanya dan juga penjelasannya. Tetapi bila ia dibaca, bila ia didengar oleh orang-orang yang sebaliknya,
sebaliknya orang yang tak tahu kan, orang yang tak faham lah kan. Maka bertambah juga imannya. Dan ni Al-Ummiyu ni orang Arab lah, orang yang faham bahasa Arab. Dia mother tongue. Mother tongue Arab ni orang Arab kan. Macam kita ni mother tongue kita bahasa Melayu, bahasa ibunda. Al-Ummiyu ni orang ibunda. Orang ibunda, bila dia dengar oleh orang-orang ibunda, bahasa ibunda yang maknanya warga negara, maka bertambah iman dia dan khusyuk dia. Tetapi walau bagaimanapun, bila dibaca oleh orang asing ni artinya kita lah, ya, orang asing yang tak faham, ya, orang ajam, maka dia tetap rasa tersungkur dalam bahasa dia. Walaupun dia tak faham, tapi dia terasa juga keenakan Al-Quran tu, walaupun tiada tafsir, ya, walaupun tiada tafsir, tiada penjelasan, dengan hanya mendengar Al-Quran saja, orang ajam tadi sujud kepada Allah juga, disebabkan oleh bahasa Al-Quran yang kuat, yang power itu telah masuk ke dalam hati orang-orang seperti ini. Okay. Kecuali orang yang tak beriman, kan? Orang tak beriman ni lain lah, kan? Sekarang kita pergi kepada nombor 1, uslub. Hari ni sebahagian nombor 1 ya, uslub ya. Uslub 1 je kan? Ataupun asali, ya? Uslub tu mufrad, asali tu jamak, ya. Ini macam kuliah sekolah pondok ya. Uslub ialah jalan cerita, ya. Dia storyboard, dia panggil storyboard, jalan cerita. Uslub ini jalan cerita yang digambarkan oleh penulis atau ahli sastra, ya, tentang apa yang berlaku di dalam dirinya, ya, sehingga ia memindahkan, okay, perasaannya, cita rasanya kepada pembaca dan pendengar. Itu asal dia, maknanya uslub atau asali, iaitu jalan cerita yang digambarkan oleh pengarang ataupun ahli sastra, apa yang berlaku dalam dirinya, ya, daripada buah fikiran, ya. Ada tak buah fikiran? Tak ada. Pindah perasaan daripada fikiran, buah fikirannya, dan memindahkan perasaannya, cita rasanya kepada pembaca dan juga pendengar. Itu dia asal makna dia uslub. Okay. Dan dalam konteks Al-Quran, Allah menulis, ya, tentang kejadian alam, apa Allah punya rancangan, ya. Itu nak tulis ke Ustaz cakap? Saya cakap je. Hurai tadi. Tapi ini kita baca dalam konteks pengarang manusia. Tapi ini adalah pengarangnya Allah. Itu dia. Jadi tak boleh nak kata perasaan Allah, tidaklah, kan? Allah merancang dalam Al-Quran untuk mewujudkan dunia sehingga hari kiamat. Semuanya berlaku dalam Al-Quran. Jadi rancangan-rancangan itulah kita nak baca dengan faham melalui ilmu
bayan, badai dan ma'ani. Sekarang kita belajar ma'ani. Bahagian pertama uslub. Okey. Aslub dengan uslub sama enggak? Itu asali. Mana pula aslub? Asali. Ni asali. Itu uslub. Flip mufrad. Itu mufrad. Itu ramai jamak. Jamak taksir. Atas wazan mafa'in. Jamak taksir. Jamak taksir. Asal. Uslub. Okay. Gaya bahasa. Okay. Memang kalau kita baru belajar ni memang susah kan. Uslub. Senang je kalau ada cucu baru lahir beri nama uslub. Besok lahir pula lelaki pula tahun depan asali. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa, style. 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 Gaya bahasa. Uslub ialah Gaya jalan bahasa. cerita yang digambarkan oleh penulis atau ahli sastra tentang apa yang berlaku di dalam dirinya. Dalam Ya, fikiran ni. dalam fikiran kan. Fikiran dan dirinya. Dan memindah. Okey, sekarang ni apa yang berlaku dalam diri dia, dia nak tulis balik supaya orang bila baca faham sama seperti yang dia faham. Senang tak tu nak pindah tu? Nak pindah cerita. Tapi ini Quran kan? Ya betul lah, tapi ini makna asal uslub. Oh, mana Makna asal. asal. Tapi dalam konteks Quran, kita boleh apply lah. Okey. Allah Ta'ala nak menulis apa yang rancangan dia dalam qada dan qadar dia daripada awal dunia hingga akhir dunia dalam Quran. Jadi Dengan gaya bahasa. dengan gaya bahasa Allah. Okey. Jadi kita kena gaya bahasa dia adalah antaranya kita kena kaji uslub. Uslub bahasa. Jadi uslub ni secara umum. Jadi uslub Quran itu inilah. Uslub manusia tak ada ni kan. Uslub Quran ni. Uslub. Ni nombor satu uslub tu gaya bahasa. Gaya bahasa manusia pun ada. Kita pernah dengar cakap ajuk, cakap pindah. Kan itu. Kita dengar ada iktibas. Okay? Kita dengar ada ayat larangan, kemudian amaran, suruhan, dengar ayat pujuk, ayat rayu. Itu semua Uslub. makni uslub dalam ilmu makni. Boleh? Okay. Ada yang bertanya ke? Ustaz, Ya. dalam Quran Ustaz sebut Ustaz sebut dibahas sebagai quotation, kita quote dari sebelah kan? Rephrase. Kita rephrase. Ada dalam disebut macam ni lebih kurang. Katakanlah wahai Muhammad. Maksud Ya. ada lah punya dialog itu kan? Tak ada. Tak ada dialog. Katakan wahai Muhammad. Lepas tu disebut je ayat tu. Dia tak ada macam kita Muhammad kata kepada koma, tak ada. Tak ada. Jadi yang tu bukan ibarat Ustaz. Yang tu bukan ibarat. Bukan. Macam kul huwallahu ahad. Kul wallah bukan. Katakan Bukan. Tak ada. Macam itu memang ada ayat hakikat. Bukan ayat majas. Macam kita belajar Nabi Ibrahim kan. Bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan kaum dia, dengan orang kafir kan. Dialog dia dengan ayah dia, dia pujuk ayah dia semua kan. Lepas tu itu dialog tu dia masuk balik dalam Quran. Jadi itu dikatakan iktibas. Rephrase lah. Rephrase. Macam surah Luqman ada. Ya bunayya, aqimis solat, wahai anakku dirikan sembahyang. Itu pujukan Nabi Allah Luqman kan. Luqman pada anak dia, aqimis solat. Itu iktibas. Boleh tak? Senang. Tengok buku Daud, buku apa tu, kitab yang tuan-tuan beli tu. Kitab doktor ada lagi satu yang merah. Nabi Allah apa yang itu Nabi Yusuf dari Ibrahim, yang merah ni Ishak ke Yunus. Ada yang baru keluar merah. Betul? Uslub.
ada dua bahagian uslub. Uslub bagi pada dua. Buat macam ni. Pasal ni kita belajar structure. Uslub dua. Satu, khabari. Khabariyun. Dua, insya'iyun. Macam tu senang. Uslubun. Ya. Kalau kita belajar balaghah, bila jemput uslub, ini ada dua saja. Khabariyun, insya'iyun. Okey. Senang, jelas tak? Mudah kan? Insya'iyun. Insya ke? Insya, syah, syin. Insya. Syin. Insya. Okey. Ini kita belajar secara umum dulu ni. Lepas tu baru kita adapt pada Quran ya. Jadi bila kata-kata uslub tu khabari, okey. Wal khabar dan khabar. Apa uslub khabari? Uslub khabari ialah di dalamnya mengandungi berita sama ada benar atau dusta. Betul tak? Kalau kita dengar orang cakap belum tentu lagi benar, belum tentu lagi tidak benar. Tapi Al-Quran adalah semua ayatnya adalah benar. Ini secara umum uslub khabari. Okey. Sama ada benar atau bohong. Nota. Jika apa yang diucap itu berlaku betul, maka dianggap berita itu berita benar. Okey. Jika apa yang diucap itu betul berlaku, maka itu dianggap berita benar. Jika sebaliknya, ia dianggap berita palsu. Jelas tak? Tapi ini secara umum, belum masuk lagi kepada Al-Quran. Secara umum. Okay. 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 Sebagai contoh, contoh ayat biasa, esok akan turun hujan. Bukan sekarang. Esok hujan akan turun. Okey, betul tak? Ini berita khabari. Sebab belum tahu lagi besok hujan atau tidak. Kalau besok hujan, maka berita itu benar. Kalau besok tak hujan, berita itu ramalan. Okay, senang tak? Jadi uslub khabari adalah uslub yang mengandungi berita benar atau tidak. Kalau berlaku betul, benar. Kalau tidak berlaku, tak benar. Okay. Okay, sebagai contoh, besok akan turun hujan. Okay. Contoh yang pertama tulis nombor satu contoh. Nombor dua, Contoh. Contoh dari dua. Banyak makan sakit. Betul tak? Banyak makan membawa penyakit. Adakah semua banyak makan membawa penyakit? Tidak. Itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okay. Contoh ketiga. Pada tahun ini kerajaan Yang di-Pertuan Agong akan mengampunkan ramai
pesalah-pesalah apa tu, ramai pesalah-pesalah. Ada dengar berita tu, betul tak betul? Kalau betul-betul berlaku, maka betul. Jadi bila berita tu jadi berita, belum lagi kita katakan berita benar atau tidak, sehinggalah dia berlaku. Itu nama dia uslub khabar. Ya. Okey. Ustaz, kalau saya nak tanya, Ha. ini kalau bila berlaku saja ke dia jadi berita ke macam mana? Dah. Sebelum berlaku, kita dengar berita. Dia masih andaian. Masih ada. Sebelum berlaku ada berita. Umpamanya petani hujan. Pada masa ini itu dikatakan berita khabari. Belum hujan lagi. Okey. Kalau tiba-tiba sampai waktu hujan, itu betul. Berita itu benar. Kalau tak hujan, berita itu tak benar. Sebab uslub khabari ini dia mengandungi dua, benar atau tidak. Khabar. Dia Benar khabar atau dulu, tak? ya? Sebenarnya dia mengabarkan berita dulu, Ya. tapi sama ada dia akan jadi benar atau tak benar dia. Kalau dia benar, maknanya dia ada dua lah betul. kesudahan dia. Sebab itu uslub khabari benar atau tidak, dua saja. Yang kedua, uslub insya'i. Cuba aja insya'i. Adik Nur, Syed Alif, Amzahir. Insya'i ya. Adik Nur, Syed Alif, Amzahir. Uslub insya'i. Okey. Uslub insya'i sebaliknya ialah ucapan ataupun kalam yang tidak mengandungi sama ada benar atau bohong. Apa ucapan dia? Statement saja. Kan? Dia tak benar, dia tak boleh kata bohong dan tak boleh kata benar. Dia tidak mengandungi benar atau betul. Sebagaimana kalau saya kata, doktor bangun, dia bangun. Benar. Berita tu adalah itu contoh isyak. Ya. Kalau kata Dr. Haji bangun, itu kata isyak. Lebih daripada perintah. Isyak. Okey. Mana berita tu tidak mengandungi benar ataupun dusta. Tapi hakikatnya benar lah kan? Sebab saya suruh doktor bangun. Kan? Jadi faham step by step. Okey? Pasal ini susah suruh. Saya tengok buka lengan susah. Betul dulu angkat kepala ni. Betul. Pasal saya duduk benda ni peringkat awal mudah je kan. Mesti ada dua, khabari insya'i. Khabari senang, boleh terima benar atau salah. Insya'i tak. Contohnya insya'i doktor bangun, ataupun yang tadi hujan akan turun besok. Betul tak? Kalau kata hujan turun sekarang, itu benar. Berita khabari benar, nampak hujan turun. Tapi bila saya nak pergi lebih jauh lagi sampai 220 poin tu, bayang balik 6.60 poin tu sampai banyak ni, maka masa 2 tahun. Ustaz, yang penting macam ni Ustaz, macam ni panggil orang tu bangun, seseorang macam Pak Amar pula. Fi'il amar tu mana tu? Kan saya katakan Tak ada insya'i ni kan? Insya'i dah tu. dia wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah ahli-ahli kamu sembahyang. Kan saya kata yang dimulai dengan ayat perintah tu ma'ani kan? Jadi kata juga ma'ani insya'i. Sama ada arahan tu dia patuh atau tidak, tu lain cerita. Lain cerita. Tapi bila kita arah orang tu, ada depan kita tak? Ada. Itu dia. Okey. 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 Okey.
Okey. Apa tu? Tujuan uslub khabari. Uslub khabari ni ada tujuan. Ya, tujuan dia. Khabari Ustaz. Khabari ya. Ada dua kan? Yang pertama khabari. Yang kedua isya'i kan? Tadi kita balik khabari balik. Tujuan uslub khabari. Kita step by step. Ya, tuan-tuan boleh saling join sekalian. Yang pertama, kalau ayat Quran itu ayat khabar. Yang pertama tujuan dia untuk menunjukkan kemegahan dan keajaiban, kehairanan. Itu yang pertama. Ya, khabari untuk menunjukkan kemegahan dan keajaiban. Okay. Yang kedua, untuk menunjukkan kepujian, tak puji. Ya, okey. Okey. Nanti kita ambil dulu contohnya, ambil dulu contoh kemudian. Yang ketiga, untuk melahirkan penyesalan, duka cita dan perasaan tidak puas, tidak seronok. Okay. Yang keempat, untuk memburukkan dan menghina pun dipakai ayat khabari. Okey. Ya. Dan yang akhir sekali, okey, untuk memberi nasihat, tunjuk ajar dan peringatan. Nasihat, tunjuk ajar dan peringatan. Itu adalah 5 tujuan uslub khabari digunakan. Ya, ada beberapa lagi yang tidak masuk di sini. Yang pertama apa dia? Untuk menunjukkan kemegahan dan keajaiban. Nanti kita carilah dalam ayat Quran. Apa dia ayat-ayat yang menunjukkan Allah, menunjukkan kehebatan dia. Okey, lepas tu yang kedua, pujian. Kepujian. Kepujian. Ya, yang ketiga, duka cita. Okey. Yang keempat, untuk memburukkan dan menghina. Yang kelima, memberi nasihat dan tunjuk ajar dan peringatan. Tuan-tuan buka buku Balaghah? Dah. Buka muka surat 329. 329. Dah. Ada tak buku tu? Ada. 329. Okey. Tengok tu atas tu ta'riful asali apa tak? Ada. Al-uslub wa tariq. Apa dia tariq? Jalan. Allazi yu'abbiru, yang digambarkan. Abbara ni kalau kita kata takbir, tapi takbir tu Arab lagi, tapi masuk Melayu digambarkan oleh pengarang atau penulis ataupun pendeta. Adik tu pendeta tentang apa yang berlaku, amal tentang apa ya dulu yang berlaku fi nafsi, dalam dirinya, min afkari, daripada buah fikiran, wayan kulu, ada yang kulu, naqala, memindahkan, masya'irahu, perasaannya, wa ahasisahu, cita rasanya, ilal qari, kepada pembaca, wasami, dan pendengar. Itu maksud dia uslub. Boleh faham tak? Tak apa. Okay. Wayang qasimu, itu yang qasimu tu terbagi. Terbagi. Tuan-tuan tulislah. Terbagi uslub kepada 2. Betul tak? Uslub terbagi pada 2. Itulah yang tadi tu. Betul. Betul lah. Tapi tulisan Arabnya begini. Okay. Uslub khabari, gaya bahasa khabari. Uslub insya'i, gaya bahasa insya'i.
Tapi balik nanti kita baca lagi sekali kat rumah. Ya. Baca kat rumah lagi sekali. Lancar. Jangan risau tu kan. Kalau baca ni baca buku Arab lah. Baca buku Arab ni. Kalau pandai baca ni, oi memang fantastik lah. Al-Uslub Al-Khabari. Awalan tu nombor 1. Ya. Al-Uslub Khabari. Uslub Khabari. Wal khabaru, khabari itu daripada khabar. Wal khabaru dan khabar itu uslub khabar itu wal qaul, iaitu ucapan. Qaul ya. Allazi ya yusufu. Yusufu ni disifatkan. Tak apa, satu cubaan yang baik. Kalau dia jemput dua orang macam ni doktor, dia bagi hadiah sebab berani. Yang lain diam. Dia sodat benar. Dia sodat benar. Disifatkan. Bisidki. Benar. Benar. Sifat benar. Saya cerita dulu. Saya semayang Jumaat. Apa tu ni? Komputer. Hari Jumaat malam. Orang muda. Hari Jumaat sejadah kan. Kita sejalan. Di masjid tu tempat saya tu ada orang muda tu hujan-hujan semua, dia tak nak langsung kita pimpin dia. Dia hafiz lah kan. Tak nak pimpin langsung. Tersepak macam sungkur-sungkur lah langgar tebing tu kan. Dah nak kerja hujan ni, nak pimpin tak nak. Macam tu dia orang ni tak mau. Sekali tu dia baru-baru kaki ni semayang. Sejadah. Bila sejadah tu apa tu bahagian yang kedua kan. Tok Imam baca, dia tak baca Tata Jafar. Tak dia baca. Dia baca apa tu ayat sebelum Tata Jafar. Sebelum tu saya lupa dah ayat sebelum tu dia baca. Dia dengar salah tu, dia kata. Orang betul. Tuan-tuan bayang ni. Salah tu. Dia kata, batal tak sebenarnya? Batal. Orang depan tu pegang dia. Orang depan tu pegang dia. Dia suruh dia diam. Salah tak? Batal tak sebenarnya? Batal. Batal tak Imam? Salah. Sah. Dia tak baca pun tak apa. Itu sunat kan? Ustaz duduk sebelah mana? Ustaz duduk sebelah mana? Masa tu saya duduk belakang. Duduk Ustaz yang belakang sekali dia. Nampaklah pergerakan. Dengar. Nampak. Salah tu. Tak Imam dia baca lagi. Salah tu. Kita kena sebut lah Tata Jafar. Dah. Tegur dia kan. Tata Jafar. Okey, habis cerita. Saling ke? Tak salah. Dah dengar dah minggu lepas. Ya ke? Ya. Tapi tak apa. Tak apalah selingan. Malu. Sebab dah tahu. Betul pakai tak? Minggu lepas beria dengar. Seronok gelak. Kira dosa kecil lah kan. Pasal dia tak beritahu. Release tension. Sebab macam tu. Tengok orang yang dah dengar dah. Dia Ustaz. Ni dua kali. Jadi tension kan? Ada sikit rehat. Bukan rehat, satu lagi lucu juga. Bila Ustaz cerita, yang dah cerita. Bila tadi diam pun tak jawab kan? Saya cerita lah. Saya pun Ustaz, saya kata orang buta. Orang buta. Saya cerita, orang buta saya ada sambung. Tapi ada tambah sikit lah, langgar tebing tu. Ada. Dulu tak ada. Ada tambahan. Dia bersih, sebab itu usul khabari. Khabari Ustaz? Khabari. Khabari ya. Khabar? Sebab mungkin tak betul, mungkin betul kan? Tapi benda tu dah berlaku. Tapi di masjid-masjid di sekitar Kuala PJ mewah tu, kalau malam Jumaat 3-4 sponsor. Sebab dia beritahu Tok Imam, okey malam Jumaat malam ni Tok Imam ada habis. Satu orang tu dia nak suruh baca Yasin untuk keluarga dia 2 orang. Ini untuk nenek dia 2 orang. Ini untuk ni 2 orang. Jadi setiap orang yang sponsor tu, saya sponsor katakan untuk mak ayah saya seorang. 5 orang bawa makanan. Banyak tak? Saya masuk dalam beg. Pergi hari Rabu ke kelas menyambung melati. Anak murid saya dia nak ambil buku balaghah, dia ambil pensel dia boleh ambil. Sini tak buat ni. Dia ambil, Haji tu ambil, tengok nasi lemak banyak Ustaz. Ya Allah. Dia boleh makan lagi tak? Dah busuk dah Ustaz. Boleh makan. Maknanya lupa terlampau banyak makanan. Lupa kan? Sini pun kalau bawa hari ni apa?
Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Ahad bawa pergi ke sana lupa. Hari Ahad ada kelas kan. Bawa pergi ke Al-Rahmah lupa. Kuih-kuih putu mayang sini. Lupa. Biasa kan? Putu mayang masih ni. Tak ada putu mayang dah. Kuih-kuih kan. Nasi lemak. Lupa. Kalau macam tu Ustaz, ada 2 beg Ustaz. Yang kali Ustaz kena ada 2 beg. Satu beg makan. Ada satu tu, ini retention. Ada satu tu, dia bui kuih donat. Donat yang main. Besar kan. Dia punya lubang kecil. Bulat besar. Dia beli 3 kat saya. Ubah dalam plastik. Dan beg ni ubah. Tindih dengan buku balaga dengan buku. Jadi bila keluar tu lepeng. Lubang pun tak nampak. Maknanya kalau lupa Tuhan bagi rezeki sampai lupa kan. Dia patut balik rumah tu ada bag checker. Tukar check. Jemaah kolesterol lah Ustaz. Jemaah kolesterol. Kolesterol. Pasal tu kalau mata-mata dia sebab ada sakit lebih lah. Sakit orang kaya. Sakit orang kaya. Kali tu saya pergi semayang di Masjid Kapal Teku. Masjid Kapal Teku dia orang kaya semua. Yang petang tu dah sampai dah. Apa tu Curry House punya van. Saya lalu semayang sah. Curry House sampai dah. Van. Jadi saya tak jadilah nak pergi semayang Maghrib di Masjid Haji Kamarudin sebab Curry van. Curry House. Curry House. Dia curry dia Curry van. CURRYVAN. Dia satu terjemah dia. Curry van. Lepas tu saya keluar lambat baca Yasin. Ada bercakap dengan imam. Setimbun nasi biryani tak ada orang ambil. Orang saya tak makan biryani. Orang kaya kan. Mana makan nasi biryani? Orang nasi biryani orang kita je Negeri Sembilan ni yang berani kan. Pasal dia kos dia RM12 satu. Nasi biryani gam tu. Jadi saya nak ambil. Saya bagilah dekat orang yang duduk rumah saya tu 3 orang tu bagi kat aku bagi ambil 2-3 ni. Awak ambil aku makan ni. Oh, sangat sedap Pak. Tak pernah makan nasi macam ni Pak. Sedapnya. Dia orang tak makan banyak, takut. Dia tak makan dia. Kaya tak makan. Takut orang makan dry ni. Kalau mengajar balaghah macam ni punya telek mata bagus kan. Ni bila buat cerita kau main. Kena sekali. Okey. Apa? Balaghah lah tu. Balaghah dah tu. Okey. Faedah uslub isya'i. Okey, tadi uslub khabari. Tujuan. Tujuan faedah. Di sini tulis anwa' jenis-jenis. Tulis anwa' lah. Jangan nak muka surat 320. Anwa' kan? 3.20 320 je. Anwa' kan? 3.30 kan 3.20 kan? 3.30 dah Ustaz. 330. Anwa'. Jenis. Jenis. Apa tu? Uslub insya'i. Jenis. Uslub insya'i. Uslub. Bukan tujuan tak sama dengan tadi. Boleh juga. Dalam kitab bahasa Inggeris kata aims. Tujuan. Matlamat. Tujuan. Tapi dalam kitab ni kata anwa'. Tapi kita boleh kata lah aims ataupun tujuan. Tapi yang tadi tu dia tulis apa? Anwa' juga. Bukan. Tadi faedah. Yang tadi ada dah ni tujuan ni. Yang tadi tujuan faedah. Faedah tujuan. Saya kata tujuan kan. Sama lah. Sama. Okay. Tapi yang ni pun anwa'. Jenis. Okay. Jenis ada 2. Okay. Jenis-jenis uslub insya'i ada 2. Awak macam ni tak? Ada 2. Ni uslub insya'i ya. Ada 2. Buang ni. Satu talabi. Yang 2 ghairu. Talabi. Mana talabi? Ghairu. Mana ghairu?
Bukan. Bukan. Ghairu ni bukannya kamu. Kau main pula ro ni kenapa begitu? Ghairu bukan. Talabi ni permintaan. Daripada talik. Oleh. Permintaan. Wa ghairu talik dan bukan permintaan. Oh, makhluk. Berapa muka soal? Doktor? Berapa muka soal? 4. 4. 4 muka soal. Tak boleh ya. Ya. Okey. Jadi talabi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Insya'i ghairu talabi ada 4. Ghairu talabi ada 4. Okey, wait, nampak tak wait? Kamera ni nampak ni. Nampak ya? Dalam Quran ni, dalam Quran ni. Okey. Ada 4. Okey, yang pertama talabi an-nahyu. Ni. An-nahyu ni artinya cegah. Betul tak? Kan? Larangan. Larang. Kan saya kata ayat larangan tu ayat ma'ani kan? Tapi ayat apa tu khabari, ayat insya'i talabi. Nama dia An-nahyu Ustaz. an-nahyu. Ayat-ayat nahi. Nahi ya? La tu kan? Itu kita tak beri nama lagi. Kita kata ini ayat ma'ani. Kalau ada la tu, ini dia ayat insya'i talabi. La tahzan. La tahzan. La tahzan. Itu kita kata makni je. Sekarang ni beri makna dia betul. La tahzan tu ayat makni insya'i talabi. Permintaan. Permintaan. Ayat permintaan tu adalah ayat insya'i talabi. Ya? Boleh tak ada? Nampak tak? Seronok tak rasa? Dia ayat-ayat nahi ya Ustaz. Ayat nahi. Ayat nahi. Nahi tu mana permintaan lah. Bukan Minta jangan. untuk jangan buat. Oh. Kan? Dia panggil ayat insya'i. Insya'i talabi. Maknanya larangan tu tidak mengandungi betul atau dusta atau bohong, tak? Dusta atau benar. Sebab larangan. Okey, betul tak? Tu yang saya kena pelan-pelan tu. Sebab dia pelan-pelan dia. Okey. Ulang boleh Ustaz. Nak ada lebih apa ni Ustaz? Ya. Nak lebih apa ni tak tahu. Ayat permintaan nahi. Mana apa tu uslub insya'i ada 2 je cikgu. Talabi dan ghairu talabi. Talabi ni permintaan. Ghairu talabi ni bukan permintaan. Okey, yang permintaan ni ada 5. Yang pertama an-nahyu. An-nahyu ni mana permintaan untuk larangan. Minta jangan buat. Okey? Itu dia. An-nahyu, larangan. Yang kedua al-amru, suruh. Al-amru, suruh. Perintah, minta, suruh. Okey? Suruh. Jadi larangan pun permintaan juga. Supaya jangan buat. Kalau perintah, suruh buat. Okey. Okey. Satu al-istifham. Ada tak istifham? Tanyaan. Itu pun talabi. Saya dah sebut dulu kan? Istifham, talabi. Apa dia harap istifham? Apa dia isi istifham? Man. Ya? Ustaz ni istifham ni yang ketiga ke apa? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Okey. Okey. Apa? Yang ketiga. Lepas tu yang keempat, nama dia at-tamanni. At-tamanni ni harapan. Ya. Cuba sebut at-tamanni. 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 Harapan. Ataupun kata cita-cita pun boleh. Harapan. At-tamanni. Alif lam ta mim nun ya. At-tamanni. Ya. Harapan. Cita-cita harapan sama lah. Yang tak tercapai. Ya, harapan. Yang tak tercapai. Ya. Yang tak Mungkin tak capai kan?
Oh, mungkin. Harapan. Oh, harapan Cita-cita. je lah. Okey. Lepas tu An-Nida. An-Nida tu seru. Ya tu makni. Tapi itu makni insya'i talabi. Ya. An-Nida dalam dia. Cuba tu An-Nida. An-Nida. Istifham tu tanya Ustaz kan, nombor 3 tu. Betul. Pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan nombor 3. Ini semua kita dah belajar dah. Cuma kita tak tahu nama ya. Sebab kita belum pergi pada makni. Yang mana? Kita dah belajar i'rab dah. Taman itu. Okey. Anidah. Okey. Anidah seruan kan? Seruan. Keluar. Ya. Ya kan? Ya, ibu. At-Tamani harapan. Harapan. An-Nida seruan. Seruan. Dan akhir sekali Adil. Dan tadi Yang 5 dah. Anidah kan seruan. 1, 2, 3, 4, 5. An-Nida, An-Nahyu, Al-Amru, Al-Istifham, At-Tamani, An-Nida. Cikgu Azian boleh buat jadual tu. Okey? Buat macam ni. Oh, dia buka saja je. Sian orang yang buat. Respon ni. Ya, sebenarnya dia buka pula. Dia kena dua-dua, dia kena pakai ni. Ya. pegang tu boleh. Oh, Dia betul. power save ni. Nak balik. Nampak ni. Yang tu. Kita tekan ni tak boleh. Ini Epson ni. Epson. Pasang wire tak pasang. Dah. RGB wire tak pasang. RGB. Jadi ni. Mana? Ada? Ada satu lagi tu. Western. RGB. Mana orang pandai? Mana? Ni ada? Oh, dah masuk RGB. Dah. Tu. Ada tu Ustaz. InsyaAllah. Dia tadi dia power save. Ustaz nak air lain Ustaz? Air bukan, air ni, air soya. Ini ada. Ada. Ya. Setengah half. Taman ni. Min dulu. Kita pasang man. Ini satu. Di bawah. Taman. Lalu kita. Min. Min satu. Nun. Okey. Kita pergi kepada Ghairul Talabi. Ghairul Talabi ada 4 dia. Okey, ada 4 ni. Tuan-tuan tengok dalam buku surat, buku 330. Ni, buku yang balak. Iaitu At-Ta'ajjub nombor 1. Dia ada 4. At-Ta'ajjub. Tulis buat apa tu saja. At-Ta'ajjub. At-Ta'ajjub ni makna dia heran. Ya. Yang kedua Al-Madah. Al-Madah pecahkan tu. Al-Madah tu puji. Azam caci. Ya. Pecahkan madah dan nizam ya. Okey. Lain-lain. Pecahkan madah dan nizam. Lain-lain. Dan sebab dalam buku saya belajar dulu dia asing. Buku ni dia cantum. Madah ni puji. Dalam Quran banyak ayat puji kan? Dan yang ketiga, Mana Ustaz? buka surat yang tadi. 330. 330. Nombor 2. Ada tu. Bawah sekali. Bawah sekali. Tuan Nabi. Ghairul Talabi. Okey. Wahwa. Wahwa At-Ta'ajjub satu. At-Ta'ajjub tu maknanya melahirkan perasaan heran. Yang kedua Al-Madah, pujian. Yang ketiga Azam, cacian. Dan yang keempat Al-Qasam. Sumpah. Kita belajar tak Qasam? Dah. Wati ni. Itu sebenarnya makni dia tu. Sumpah. Makni makni Ghairul Talabi. Ya, makni uslub insya'i Ghairul Talabi. Banyak tak makni dia? Okey. Ustaz, Azam ni apa Ustaz? Caci.
Caci. Ya. Budak al-mudak. Ha? Madah. Macam kita kata Al-mudak apa? macam kita babashirhum bi'adzabin alim. Gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Siapa dia yang babashirhum tu? Saya. Itu dalam Bani, dalam tu dia kata Didiah. Ya, dalam majaz kan. Tapi itu pun makni. Dalam makni dia kata Ghairul Talabi, Isyai Ghairul Talabi. Okey. So, ujian dengan cacian tu satu ke berpecah? Pecahkan dua. Ustaz tu pecah. Buku ni satu tapi buku nota saya pecah. Pecah aja. Dia panggil praise. Itu yang dah dapat 4 tu. Ha. Kalau tak 3 kan? 3. Praise ni makni pujian. Kalau cacian, dalam bahasa Inggeris cacian ni mencaci. Ayat cacian. Kalau diseparate kan jadi al-azam. Azam. Al-azam aja lah, tak ada waw tu lah. Ada di macam Okay. Ustaz, arwah dulu ada bagi Ustaz. Ada? Al-Balaghah. Ada? Siapa ada balaghah tu? Cuba tengok. Yang arwah bagi. Kalau yang ni ada satu lagi. Dia panggil apa? Tarji. 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 Tarjih. Harapan. Tarjih. Tarjih tu Harapan. harapan. Ditulis harapan ya? Harapan yang bakal tercapai. Yang pakai yang mungkin tercapai. Dia tambah satu lagi kan? Tapi dah masuk dalam ni, dah masuk dalam Ghairu Syai. Ghairul Talabi. Okey, tuan-tuan. Sebelum kita habis kelas hari ni, cuba tengok Al-Amru. Nampak tak Al-Amru? Muka surat 3 kan? Ya. Ada tak Al-Amru? Ada besar. Al-Amru duduk kat mana? Duduk bahagian mana dalam ni? Talabi. Jadi tuan-tuan kena belajar ni. Banyak ni kena belajar ni. Ini barulah uslub. Kan? Baru uslub. Di bawah baru yang pertama. Al-Amru ni baru satu bahagian daripada Talabi. Ya. Kita itu uslub Isyai. Uslub Khabari lagi banyak. Lepas tu saya kena pelan-pelan je. Tuan-tuan kena buat draft baik-baik kat rumah. Tengok, jangan tertinggal. Kalau Al-Amru tu uslub dia panggil Isyai. Isyai tidak ada betul atau salah. Dan dia di bawah di bawah Talabi. Jangan kata Talabi tu duduk sama Khabari pula. Jangan ni Talabi tu duduk bawah. Dia tu di bawah Isyai. Itu kena fikir tu. Itu baru satu. Belum lagi 7. Sebab tu susah. Okey. Okey, ada orang orientalis dia komen, nama dia apa tu, Abdul Karim Germanus. Dia kata apa, orang dia kata Islam ni satu agama yang ada sandaran. Maknanya sandaran dia adalah bahasa Arab. Kerana bahasa ni kekal sampai hari kiamat. Adapun bahasa-bahasa Latin kemungkinan 1000 tahun lagi akan berubah. Betul tak? Jadi Al-Quran tetap tidak berubah. Dan ia menjadi warisan generasi orang Islam sehingga ke hari kiamat. Sebab itu siapa belajar Quran dapat pahala. Belajar Latin tak ada apa-apa. Dapat ilmu saja. Ya? Betul tak? Jadi dia kata
unsur yang besar sekali dalam Quran ni yang menyebabkan dia kekal. Kerana Al-Quran ini ada bayan, badi' dan ma'ani yang tidak ada pada bahasa lain seperti di bahasa Arab. Ini dia. Itu kekuatan. Jadi nak belajar bayan, badi', ma'ani pun kena ada kekuatan. Kena kuat. Tok guru kena kuat, anak murid kena kuat. Ya, ingat ya. Dan unsur yang kedua, bahasa Arab ni kekal kerana satu perkataan dia boleh faham banyak makna, dan banyak perkataan dia berasal dari satu. Betul tak? Root. Tidak macam bahasa Latin. Dia kata dengan Latin ni, sebab Latin ni bahasa international yang hebat kan. Ya. Okey. Seorang lagi nama Johann Bach, orang Jerman. Dia kata bahasa Arab ni dia fusha, bahasa Arab tu sejak 1400 tahun dah fusha dah moden sampai akhir kiamat. Okey. Baiklah. Ya. Macam kita kan, orang Terengganu, bahasa Terengganu lah. Dulu sekarang dah lain dah dengan sekarang. Kan? Orang dulu orang perempuan, orang lelaki tu jantan. Bila orang lelaki orang perempuan jalan, mana jantan awak? Hari ni kalau kata jantan, hina. Orang lelaki pula bila jalan seorang-seorang, mana betina? Sini kalau betina tu hina. Saya pernah duduk di England 86 tahun pergi Glasgow melawat orang Melayu duduk lagu sana. Ya, kita bawa kawan-kawan kita pergi. Dia tanya, tunggu sebentar ya, betina aku siap, betina aku sedang siap. Mana dia masih pakai lagi bahasa lama, bahasa masa duduk sini dulu tahun 30-an 40-an tu. Ya, betina aku, kasar ni betina. Tapi Kelantan Terengganu masih pakai lagi. Bila keduri seorang, mana orang betina? Cuma dia ada tasdid lagi, orang betina. Orang betina. Sebut tak Tina. Orang Tina. Bukan Tina. Tina tu tanda FM betul kan? Betul tak? Ingat ya? Ingat orang tanda FM betul kan? Ingat. Betina buang Tina. Kucing saya ada nama Tina. Ya? Kucing saya nama Tina. Kucing nama kucing je FM betul kan? Aduh. Okey. Joseph Grunewald. Ni ketika Allah Ta'ala nak turun Quran ni kepada Rasul Muhammad, dia turun dalam bahasa Arab, iaitu Quranan Arabian. Sebagaimana firman Allah, fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bil muttaqin. Kami mudahkan Al-Quran ni, sebab itu kami turunkan dalam bahasa Arab. Maknanya mudah. Tuhan kata bahasa Arab ni mudah. Kita belajar macam mati. Susah. Zaman tu 10 tahun tak faham. Ya, tempat lain lah, sini tak. Tapi Tuhan kata yassarnahu, kami mudahkan bilisanika, lidah kau wahai Muhammad, litubashshira bil muttaqin, supaya kamu dapat memberi berita baik kepada orang bertakwa, wa tunzira, dan kamu dapat memberi amaran kepada kaum yang jahat. Kan, iaitu surah Maryam ayat 97. Itu mudah kan? Ada banyak nanti kita baca komen-komen orang barat ya. Jadi kita ni orang yang tak timur tak barat, kita belajar lama ni. Ya, insya-Allah kita faham ya. Okey, setakat ni insya-Allah kita jumpa lagi. So balik nanti cuba tengok balik bahagian kan, supaya tahu mana division dia, mana start, mana further start division ya. Supaya jangan yang kecil ke atas. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu su'an wa la ini Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim wa la tu'akhizna bil 'afwi wal karim. Allahumma rabbi shfina min kulli da'in wa 'afina min kulli da'in. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam.